tajuk budaya popular yang akan dibentangkan oleh saya Rohaiza Ahmad, Syuhaida dan Faizal. Jadi kumpulan saya akan buat tajuk Hollywood di Malaysia, kajian sosial budaya. Artikel ini sebenarnya ditulis oleh Nur Hashimah dan sahabatnya Zaharani daripada UKM dan Hankook Foreign Study Korea. Jadi sebelum kita terbang ke Korea, kita mulakan dululah dengan adat Melayu kita, adat Melayu di Malaysia, iaitu dengan dua rangkap pantun untuk kawan-kawan dan doktor. Dr. Latif sedang menanti budaya popular, tugas diberi. Winter Sonata terkesan di hati, K-pop pilihan bila menari. Yang kedua, kuih muih enak dihidang, paling sedap kuih keria. Budaya hebat dikenang-kenang, budaya jauh dari Korea. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Korea Selatan, jadi kita perlu tahu sebenarnya di mana Korea Selatan tu di mana di dalam peta dunia. Sebenarnya Korea ni terletak di Kepulauan Asia, iaitu kepulauan yang paling besar di dalam peta dunia lah. Jadi Kepulauan Asia sebenarnya terdiri daripada hampir 60% population di dunia. Jadi dia terbahagi kepada Asia Utara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, dan kita sendiri Malaysia sebenarnya berada di Asia Tenggara. Jadi untuk mengetahui bagaimana Asia Timur ni, iaitu Jepun, Korea dan Taiwan, bagaimana budaya dia boleh sampai ke negara kita Malaysia, perjalanan dia kita boleh lihat sikit lah. Kalau kawan-kawan boleh tengok slide kita orang lihat perjalanan daripada Korea ke Malaysia ni sebenarnya bermula sejak zaman bola sepak lagi, zaman di mana kegemilangan bola sepak kita lah. Jadi Korea Selatan ni sebenarnya hubungan diplomatik kita telah berlaku sejak zaman dalam dekade dulu lah bola sepak. Jadi dunia sukan ni sebenarnya membawa hubungan yang lebih akrab antara Malaysia dengan Korea sebenarnya. Ada dua sukan yang utama, iaitu sukan bola sepak dan badminton. Kalau dunia sukan bola sepak tu, orang-orang Korea sebenarnya dia tahu Malaysia apabila ada perlawanan Piala Merdeka, Malaysia akan bertemu dengan Korea Selatan di final lah. Jadi orang Korea tahu kalau final je belum pernah Malaysia. Jadi kita juga terkenal kalau di kalangan orang rakyat Korea yang menonton perlawanan bola sepak, tahu padang bola di Malaysia ni masa tu becak. Jadi agak luar biasa lah bagi mereka. Jadi situasi itu memberi kenangan untuk diorang lah. Jadi dia tahu Malaysia je becak, tapi itu dulu lah, zaman dulu. Jadi yang kedua, faktor kedua, bagaimana perjalanan Korea Selatan yang datang ke Malaysia. Kalau Rizka dulu pernah cerita dekat kita pelarian Rohingya, tapi perjalanan Korea Selatan kita tak pelari lah, bukan lari tapi kita berjalan ke Malaysia. Jadi hubungan diplomatik yang kedua ialah disebabkan oleh hubungan apabila Perdana Menteri Malaysia kita yang dulu mantan Perdana Menteri bila mengumumkan ada idea dasar Penang ke Timur. Jadi Penang ke Timur ni sebenarnya negara Asia yang berada di bahagian timur lah, iaitu Jepun dan Korea. Dia tak pandang pun Taiwan, tapi dia pandang dua negara durasi, negara besar. Korea Selatan sebenarnya dulu Korea sebenarnya negara yang mundur, tapi bila ada perubahan budaya macam ni, menaikkan nama dia, meningkatkan taraf ekonomi. Jadi bila ada ni idea dasar Penang ke Timur, sebenarnya Perdana Menteri kita telah menyarankan supaya rakyat Malaysia meningkatkan sektor perindustrian, pendidikan,
dan juga kaki tangan latihan jangka pendek untuk pegawai kerajaan, pendidikan pengajian tinggi. Jadi hubungan-hubungan ini diadakan untuk naik ekonomi di Malaysia juga, untuk tingkatkan ekonomi di Malaysia. Jadi bagaimana dibuat untuk permulaan, sebenarnya institusi pengajian tinggi telah mengenalkan bahasa ketiga. Saya sendiri pun ada belajar bahasa Jepun, bahasa Ibrahim dulu. Ada 3 institusi pengajian tinggi yang terlibat secara langsung dalam untuk menyambut seruan kerajaan berkenaan dengan dasar pandang timur. Jadi digalakkan untuk belajar bahasa Korea dengan bahasa Jepun. Jadi bila kita belajar bahasa Jepun, bolehlah sikit faham budaya, boleh ambil sikit teknologi supaya dibawa balik untuk rakyat Malaysia. Jadi Korea Selatan yang dulunya mundur telah dikenali di Malaysia sebagai negara yang berpotensi tinggi lah. Jadi kalau kita lihat GoShop hari ni pun seringkali dia iklankan produk-produk barangan-barangan dari Korea dengan teknologi dia lah. Jadi dia buat promosi besar-besaran dekat kita, menggunakan teknologi Korea, menggunakan teknologi Jepun. Jadi benda ni adalah satu fenomena juga lah untuk rakyat Malaysia. Kalau kita boleh tengok barang-barang produk Korea semakin mendapat tempat lah di kalangan rakyat Malaysia. Jadi seterusnya keadaan ini sebenarnya membawa kepada wujudnya juga bila kita mula menerima nama Korea di hati rakyat Malaysia. Terdapat kewujudan banyak syarikat-syarikat, restoran-restoran yang wujud. Di antaranya restoran Sweet Tree yang menjual gochujang iaitu ayam pedas dan keju. Susah nak sebut, saya pun tak biasa makan makanan Korea ni sebenarnya. Pergi pun belum, makan pun tidak. Jadi yang kedua ialah saya dapat K-Street iaitu ada menjual kimchi, bibimbap, nak sebut pun tak pandai. Jadi bulgogi, dak galbi, ramen dan sebagainya. Jadi mungkin yang biasa makan dan biasa sebut dia tahulah ada kesilapan sebutan saya, maafkanlah saya ya. Jadi kemudian berikutnya ialah krisis ekonomi. Bagaimana Hallyu ini sampai ke Malaysia apabila ada krisis ekonomi di Taiwan sebenarnya pada tahun 1990. Jadi krisis ekonomi yang berlaku di Taiwan ini sebenarnya mengubahlah persepsi masyarakat Taiwan terhadap drama-drama di Korea. Jadi mereka mula membeli drama-drama filem-filem di Korea kerana harga yang ditawarkan jauh lebih murah berbanding dengan China, Hong Kong dan Jepun. Jadi bila mereka cuba membeli filem-filem Korea, sebenarnya ada kualiti, ada mutu yang tinggi dan bertempat di hati masyarakat. Kemudian bila fenomena ini berlaku, masyarakat penduduk Taiwan dan China sebenarnya mengakui kehebatan Korea dalam sektor perfilman, dalam sektor industri hiburan ni. Jadi maka sebab-sebab inilah yang menyebabkan Hallyu ni sampai ke Malaysia, budaya Hallyu. Jadi kita nak kenal sikit apa Hallyu sebenarnya. Hallyu ni ialah gelombang Korea sebenarnya, gelombang Korea. Kita katakan gelombang Korea sebabnya budaya yang ada pada Korea ni cuba disebarkan bukan setakat di kawasan Asia Timur saja, tapi untuk sebenarnya ke seluruh negara. Jadi semua masyarakat dunia boleh nampak, boleh faham gelombang Korea sampai gelombang lebih macam ombak jugalah. Bila ada je satu fenomena berlaku, jadi gelombang tu sampai kepada semua masyarakat. Jadi gelaran Hallyu ni sebenarnya datang daripada gelaran yang diberikan oleh wartawan daripada Beijing. Dia melihat
penerimaan yang sangat baik di kalangan masyarakat China. Jadi dia orang memberi gelaran Hallyu, iaitu gelombang Korea ataupun demam Korea. Demam Korea ni amat dahsyat kerana demam terhadap makanan, iaitu Hansik, demam terhadap pakaian, Hanbok, dan demam bahasa Hangul. Jadi untuk mengetahui lebih mengenai Korea, saya akan serahkan sambungannya kepada saudari Syuhaida. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Ramadan kepada Dr. Latif dan rakan-rakan serta ahli kumpulan saya iaitu Kak Rohaiza dan Faizal. Okey, kalau tadi kita telah dibawa oleh Kak Rohaiza terbang untuk mengenali Korea Selatan serta proses budaya Korea ke Malaysia. Sekarang ni kita beralih kepada strategi pelaksanaan projek Hallyu. Kalau tadi pun Kak Rohaiza ada memberitahu apa itu Hallyu. Hallyu ataupun Korean Wave, iaitu ataupun gelombang Korea, adalah istilah yang diberi untuk menyebarkan budaya pop Korea, iaitu K-pop dan drama. Okey, kita pergi kepada apakah strategi Hallyu yang dimainkan oleh Korea Selatan dalam mengkomoditikan budaya mereka. Maksudnya mengkomoditikan ni adalah memasarkan budaya mereka. Antaranya dia bermula dengan usaha dua buah syarikat muzik terbesar di Thai yang membawa gelombang K-pop, di mana syarikat muzik RS Promotion telah memperkenalkan C7 pada tahun 2003 dan GMM Grammy yang memperkenalkan Rain pada tahun 2004. Seterusnya adalah dasar pintu terbuka melalui Techoscape, Mediascape dan Ethnoscape, iaitu Techoscape ni adalah teknologi daripada Korea. Ya, contohnya kalau kita tengok pembedahan plastik. Pembedahan plastik memang digalakkan kalau dekat Korea. So dia menggunakan teknologi untuk membuat pembedahan plastik, untuk membuat perubahan pada fizikal lain, contohnya memancungkan hidung. Seterusnya Mediascape. Mediascape ni adalah penyebaran melalui media sosial. Contohnya Facebook, drama. Kalau kita tengok sekarang ni pun dekat Malaysia, rakyat-rakyat, masyarakat Malaysia memang sangat meminati drama-drama Korea. Okey, dan seterusnya adalah Ethnoscape. Ethnoscape ni adalah etnik. Etnik ni dia lebih kepada culture, kepada budaya, di mana dia memasarkan budaya mereka melalui makanan Korea. Kalau kita tengok sekarang ni pun dekat Malaysia, banyak restoran-restoran Korea, makanan Korea yang diperkenalkan di sini. Okey, seterusnya memasarkan budaya Hallyu mereka ke negara Islam. Contohnya kalau macam dekat Malaysia, sebagai negara Islam ni, dia menjadi pengurusi kepada Pertubuhan Negara Islam OIC. Dia telah banyak membantu mengembangkan Hallyu ke negara Timur Tengah. Seterusnya kita tengok kepada ejen yang terlibat di dalam pelaksanaan projek Hallyu ni satu persatu. Okey, kalau kita tengok kepada penganjur, okey, dia punya strategi Hallyu dia adalah Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan. Juga konglomerat besar dia seperti Hyundai, Samsung, LG, dia bersama industri muzik mereka seperti SM Entertainment, YG Entertainment, DSP Entertainment dan JYP Entertainment. Seterusnya kita pergi kepada bahan komoditi, iaitu bahan yang dipasarkan. Di dalam strategi Hallyu ni, dia memasarkan drama, filem, muzik K-pop, makanan, bahasa, budaya, penjagaan kulit, fashion, pembedahan plastik. Kalau kita tengok sekarang ni pun ramai golongan-golongan remaja ni sangat meminati muzik K-pop, sehingga kan ada yang terikut-ikut dengan cara berpakaian. Begitu juga dengan bahasa. Maksudnya dia orang sanggup mempelajari bahasa Korea semata-mata bila artis Korea datang, mereka dapat berkomunikasi dengan artis tersebut di dalam bahasa Korea. Begitu juga dengan makanan. Kalau kita tengok bagi yang meminati makanan-makanan Korea, sebab mereka mengikuti drama-drama Korea, jadi mereka melihat makanan Korea dan nak mencuba makanan Korea. Juga kita tengok dekat Malaysia pun sekarang dah ada restoran-restoran Korea seperti macam makanan. Dia orang boleh mencuba seperti kimchi, bulgogi dan sebagainya. Okay, seterusnya peranan swasta dalam merekrut artis selama 2 tahun. Okey, kalau kita tengok pihak swasta ni dia sanggup berbelanja besar.
Tujuan dia supaya bila dia merekrut dan dia melatih, bila dipasarkan dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Seterusnya adalah latar belakang rakyat, iaitu satu bahasa yang homogeneous. Okey, kita pergi kepada, kalau kita tengok drama-drama yang berada di situ, drama-drama ni pernah ditayang di Malaysia, telah diulang tayang sebanyak 3 kali di Malaysia dan mendapat sambutan ketika ditayangkan di Malaysia. Dan ni membuktikan Hallyu ni dia di Malaysia ni bukanlah satu fenomena jangka pendek lah, tetapi dia berkecenderungan untuk bertahan dengan lebih lama. Dan oleh kerana dia mendapat sambutan sehinggakan drama Korea ni dia mendapat tempat di televisyen tempatan di Malaysia, dan juga dia meningkatkan lagi minat terhadap budaya dan makanan Korea. Bila masyarakat Malaysia ni dia mengikuti drama-drama Korea, dia akan ada minat untuk mempelajari budaya dan mencuba makanan-makanan Korea tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pada konsert. Kalau kita tengok pada 3 kumpulan artis ni, konsert trio yang julung kali diadakan iaitu DG Live K-pop Party 2011. Yang konsert ni dia berlangsung dekat Stadium Negara Malaysia, dan 3 artis Korea yang terlibat iaitu Base, 4 Minute dan GNA, dan memang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada golongan-golongan remaja. Okey, seterusnya daripada penerangan saya sedikit berkenaan dengan strategi pelaksanaan yang dimainkan oleh Korea Selatan dalam mengkomoditikan, memasarkan budaya mereka, telah memberi impak yang positif. Antaranya kalau kita tengok cerita Winter Sonata yang pernah ditayangkan pada tahun 2003 di Malaysia dan telah diulang tayang sebanyak 3 kali kerana mendapat sambutan yang sangat menggalakkan oleh masyarakat Malaysia dengan meraih 1.3 jumlah penonton bagi setiap episod, menyebabkan ramai peminat setia drama ni dia memasang impian untuk melancong ke Korea dengan tujuan untuk melihat sendiri lokasi penggambaran drama tersebut, iaitu dekat di Nami Island yang memang menjadi lokasi wajib lah bagi setiap pelancong yang datang ke Korea. Seterusnya, bila ramai minat orang kita ni nak ke Korea, menyebabkan Korea Tourism Organisation ni juga dia melantik juara Akademi Fantasia 3 iaitu Mawi ni, dia menjadi sebagai duta untuk mempromosikan lagi Korea di kalangan masyarakat. Mawi telah menjalankan beberapa penggambaran program TV dan menerbitkan sebuah drama bertajuk Panggilan Pulau Nami. Selain itu, pakej taman murah ke Seoul dengan penerbangan Air Asia dan Malaysia Mas juga turut melonjakkan lagi jumlah pelancong Malaysia untuk datang melancong ke Korea. Okey, saya rasa setakat ini saja penerangan saya tentang strategi pelaksanaan projek Hallyu. Seterusnya, ahli kumpulan saya, Faizal akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda khususnya menonton video ini. Pada kali ini kita akan membincangkan sebuah topik yang saya kira hangat dibincangkan ataupun ia mendapat tempat menjadi salah satu perbualan di mana salah satu budaya dan menjadi fenomena bukan hanya berlaku di Malaysia, tetapi kini ia mendapat mendapat explore yang sangat meluas di seluruh negara. Jadi pada kali ini bila kita bercakap soal budaya, salah satu kajian telah dibuat menyerusi budaya ini, iaitu kalau tidak asing, budaya Hallyu. Okay. Jadi kalau tadi anda dah mengenal lebih dekat tentang pengertian budaya Hallyu yang merupakan salah satu budaya daripada negara Korea yang kini telah mengeksploitasi di seluruh dunia. Jadi pada kali ini kita ingin lebih tahu dengan lebih lanjut mengenai tentang apakah hubungan budaya Hallyu dengan remaja dan kajian sosial budaya ini. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan bagaimana budaya ini bergerak dan ia mempengaruhi remaja dengan 3 perkara ataupun melalui sistem-sistem yang mereka aturkan, mereka rancangkan. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu budaya Hallyu ini seperti mana kita tahu,
Korea adalah memang terkenal dari segi filmnya, dari segi komposisi lagunya, dari segi dramanya, dari segi saluran TV-nya, dan ia mendapat tempat di media sosial dan juga mendapat rating yang sangat tinggi hari-hari kerana orang ramai sudah mula menerima budaya ini di Malaysia, dan ia menjadi kegilaan bukan hanya di peringkat satu generasi saja, malahan di kesemua lapisan masyarakat juga dapat menerima budaya Hallyu ini. Baiklah, antara sistem yang mereka gunakan bagaimana budaya ini mengeksploitasi, mempengaruhi kesemua penonton adalah yang kita nak tahu adalah sistem pertama, iaitu adalah berkenaan tentang sistem hiburan mempengaruhi sistem media sosial. Baiklah, bila kita bercakap dengan sistem hiburan, terbagi kat sini adalah dari segi radio, tarian, filem, muzik dan juga album. Jadi ini adalah melalui sistem hiburan bagaimana budaya ini bergerak. Okey, saya memberi contoh di sini. Apabila kita bercakap tentang soal tarian, soal seni persembahan, adalah kita sebenarnya memang kita tahu adalah Korea ini mempunyai ciri-ciri fizikalnya yang memang cantik, dari segi tingginya, dari segi perwatakannya, dan dari segi suaranya sendiri, dan bagaimana mereka menggunakan wajah mereka, gerak badan mereka dengan menghasilkan salah satu video tarian yang dapat memukau penonton untuk mengikutinya. Sebagai contohnya adalah tarian Gangnam Style, iaitu penyanyi asalnya adalah PSY, yang mendapat tempat yang hampir menyeluruh kerana tarian Gangnam Style ini adalah mempengaruhi orang, mempengaruhi penonton untuk mengikut bagaimana gerak-gerinya sendiri dan mengupload ataupun memuat naik di media sosial. Jadi kalau kita lihat adalah melalui tarian juga budaya ini bergerak. Yang seterusnya adalah mengenai tentang penghasilan album. Apabila kita bercakap tentang penghasilan album adalah semestinya tentang muzik. Okey, bagaimana budaya ini bergerak melalui muzik. Meskipun kita di Malaysia sendiri, kita tidak semua faham, tidak semua memahami tentang istilah bahasa Korea. Tetapi bagaimana kalau kita lihat dalam penghasilan komposisi lagu Korea, ia menyelipkan seni kata ataupun seni lirik tentang berunsur bahasa Inggeris agar mempunyai sedikit campuran. Dan bagaimana kalau kita lihat muzik Korea juga menjadi ikutan ramai di Malaysia, yang minatnya, ada yang menyanyikannya, ada yang buat parodikannya, ada yang membuat rakaman semula mengenai tentang lagu Korea. Jadi budaya ini bergerak dengan melalui muzik. Yang pertama tadi adalah melalui tarian ataupun dance, yang kedua adalah melalui muzik. Seterusnya adalah dari segi radio. Di Korea juga, ataupun saya kira di kesemua tempat, bukan hanya di Malaysia saja, pastinya saluran utama kita bila kita menghebahkan satu bahan media itu adalah melalui promosi di radio. Jadi melalui budaya ini juga penyebarannya adalah melalui sistem radio. Jadi mereka juga mempunyai saluran radio Korea juga, di mana kepada penggemar budaya Korea itu, kepada penggemar muzik-muzik K-pop ataupun tentang apa sahaja perkembangan terkini mengenai budaya Korea, mereka boleh mendapatkan ataupun mendengarkan di saluran radio Korea yang khasnya melalui streaming ataupun melalui atas talian, di mana mereka mendengarkan tentang senarai lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang update melalui playlist daripada 1 hinggalah beratus-ratus lagu-lagu Korea yang saya kira tidak terkira. Jadi ini adalah salah satu cara media yang mereka menggunakan sistem hiburan dalam penyebaran budaya ini. Jadi menariknya adalah kalau kita lihat ia merupakan bukan hanya strategi, tapi bagaimana saya kira kita boleh ambil contoh tentang bagaimana Korea menggunakan pelan perancangan, bagaimana mereka menggunakan sistem penyebaran melalui sistem hiburan, sedangkan kita menganggap kadang-kadang sistem hiburan ini tidak penting ataupun sistem media sosial ini tidak penting. Jadi bagi saya adalah ini adalah salah satu kaedah yang bagus bagaimana mereka menggunakan budaya mereka sendiri, budaya Korea, mereka menyebarkan melalui sistem hiburan. Jadi itu adalah sistem yang pertama yang mereka menggunakan. Baiklah, kalau tadi kita dah tahu yang pertama tadi adalah melalui sistem hiburan. Jadi mereka juga mengatur langkah ataupun membuat perancangan. Di mana yang kedua adalah melalui sistem penguasaan bahasa dan komunikasi.
Jadi tidak asing lagi di Malaysia, bahasa Korea ini bukan hanya sebagai bahasa pertuturan. Jadi dia merupakan dijadikan salah satu medium mata pelajaran ataupun subjek yang diwujudkan di setiap universiti, tidak kira universiti awam ataupun swasta, menjadikan salah satu bahasa ketiga yang di mana para pelajar tidak kira daripada Malaysia boleh mempelajari bahasa Korea. Jadi kalau kita lihat di sini adalah menarik dan uniknya penyebaran budaya Korea ini melalui medium komunikasi sehingga membolehkan kesemua orang belajar tentang komunikasi dan juga bahasa Korea itu sendiri. Jadi pastinya mungkin ada sebabnya kenapa kadang-kadang kita kena mempelajari suatu bahasa itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bahasa Korea ataupun bila kita nak bercakap, bila kita nak bertutur dalam bahasa Korea bukannya mudah, malahan ia mengambil masa juga. Jadi saya kira bukan hanya kepada minat, bukan hanya kepada sistem hiburan saja apabila kita melihat video klip, apabila kita melihat drama ataupun misalnya filem sekalipun daripada Korea, tapi juga ia memupuk semangat minat kepada penonton itu ataupun kepada masyarakat mempelajari bahasa Korea sebagai salah satu medium komunikasi. Jadi itu adalah salah satu tarikan utama yang kita lihat sebagai salah satu yang boleh dijadikan contoh kepada negara Malaysia sendiri. Kalau kita lihat dalam bahasa Korea dekat salah satu media komunikasi, malahan saya dapat merasakan tidak mustahil juga bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu dijadikan sebagai salah satu media komunikasi yang boleh diwujudkan di Korea juga menjadi salah satu medium komunikasi atau menjadi bahasa ketiga sebagai bahasa tuturan ataupun bahasa komunikasi. Jadi bila kita cakap tentang bahasa komunikasi, tentang penguasaan bahasa dan komunikasi ini adalah apa yang menariknya di sini adalah bila kita mempelajari bahasa Korea secara tidak logiknya, yang terkini yang kini menjadi trending atau menjadi ikutan budaya adalah bila kita pandai bercakap ataupun kita bertutur dengan bahasa Korea, sebaiknya adalah bila kita pergi ke negara Korea, tidak kira di Korea Selatan ataupun di Seoul, di mana-mana daerah di dalam Korea itu sendiri, kita dapat bercakap, kita dapat berkomunikasi dalam bahasa Korea. Jadi mungkin ia memberikan salah satu reaksi ataupun tindakan yang baik daripada masyarakat di Korea sendiri ataupun penduduk di Korea sendiri tentang bagaimana rakyat di luar negara daripada Korea boleh bertutur dalam bahasa Korea. Jadi ia memudahkan dari segi apabila kita berurusan dari segi bentuk bisnes, apabila kita melanjutkan pelajaran di Korea, ini adalah salah satu tarikan utama dan juga bonus kepada kita apabila kita menguasai bahasa itu sendiri, bahasa Korea, dan kita dapat berkomunikasi bertutur dalam bahasa Korea. Itu harusnya yang menjadi tarikan juga bagaimana penyebaran budaya Hallyu ini menyeru kepada remaja Malaysia yang memberi impak kepada sosial budaya itu sendiri adalah melalui dengan iaitu pengaruh muzik Korea. Bila kita bercakap tentang isu ataupun tentang berkenaan muzik Korea ini, dalam kita mendengar muzik, kita harus menerima genre muzik dari segi pelbagai bahasa. Tidak semestinya dengan mendengar sahaja satu bahasa Melayu ataupun kita lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Malaysia sendiri. Jadi kita harus mendengar lagu daripada luar negara juga. Jadi kalau kita lihat di sini adalah penyebaran budaya Korea ini melalui muzik, bagaimana ia menarik minat orang ramai untuk mendengar muzik Korea. Walaupun kita tak faham bahasa dia, tapi kita dapat mengikut seni katanya, liriknya tentang budaya sini tentang Korea. Baiklah, kali ini kita ingin melihat tentang penyebaran budaya Hallyu dengan remaja Malaysia yang memberi impak kepada sosial budaya adalah dari segi pengaruh muzik. Okey, kalau kita lihat di sini adalah penyebaran muzik Korea mendapat permintaan tinggi di setiap negara, dan menurut kajian juga antaranya menerusi penganjuran konsert ataupun showcase yang diadakan. Jadi bila kita bercakap tentang soal muzik,
Okey, bila kita cakap tentang industri hiburan, muzik merupakan salah satu tarikan utama ataupun daya penarik bagaimana kita menarik minat individu itu, menarik minat seseorang itu suka tentang salah satu produk adalah melalui dengan muzik. Jadi kalau kita lihat di sini adalah lagu Korea sememangnya bukan hanya didengari ataupun bukan hanya dimainkan di Korea, tetapi malahan juga lagu Korea dimainkan di semua negara walaupun di Amerika Syarikat. Jadi kalau kita lihat di sini adalah melalui penganjuran konsert ataupun melalui penganjuran seperti showcase, seperti road tour, adalah bagaimana Korea menggunakan medium muzik sebagai satu penggerak kepada budaya Hallyu itu sendiri. Saya bagi contoh di sini adalah bila kita melihat antara kumpulan penyanyi di Korea itu sendiri, seperti kita ada Super Junior, kita ada 2x2 dan juga sebagainya, adalah ini merupakan antara kumpulan-kumpulan penyanyi, band-band yang ternama di Korea. Jadi bagaimana mereka menggunakan seperti konsert, mengadakan konsert salah satunya di Singapura, di Amerika Syarikat, dan juga mereka mengadakan juga di negara-negara lain, adalah ini antara satu medium yang mereka ingin menarik minat. Bukan hanya minat kepada lagu Korea, tapi automatik kita akan minat tentang, kita ingin tahu tentang budaya Korea itu sendiri. Jadi adalah salah satu medium yang pendekatan yang dekat melalui dengan penyebaran muzik, menarik minat orang ramai, khususnya untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang budaya Korea. Dan kalau kita lihat di sini adalah muzik Korea, ia dikenali dengan muzik yang bukan hanya seorang penyanyi, tetapi ia mengisahkan, ia lebih kepada bentuk kumpulan itu sendiri, yang adanya kumpulan lelaki dan juga ada kumpulan wanita. Okey, kalau kumpulan wanita kita ada seperti Girls' Generation, dan kumpulan lelaki yang macam tadi saya perkatakan adalah mengenai kumpulan Super Junior yang orang kata apa, yang mempunyai ramai peminat. Kalau kita lihat di Malaysia juga pernah diadakan penganjuran konsert Korea di mana diadakan di Stadium Putra Bukit Jalil. Hampir beribu-ribu orang sanggup menghabiskan duit hanya kerana ingin pergi ke konsert showcase ataupun konsert mereka yang diadakan di Malaysia. Jadi kita lihat di sini adalah penyebaran muzik merupakan salah satu medium dalam penyebaran budaya ini. Kita dah tahu dengan lebih lanjut tentang penyebaran budaya Hallyu ini sendiri adalah melalui dengan sistem muzik dan juga penghasilan sebuah lagu itu sendiri. Jadi pada kali ini adalah yang menariknya, mereka juga menggunakan elemen penghasilan sebuah drama, penghasilan sebuah filem sebagai salah satu tarikan. Kalau kita lihat di sini, pada tahun-tahun sebelum ini adalah salah satu filem yang menjadi tarikan ataupun minat ramai adalah lagunya adalah macam contoh. Baiklah, kalau kita bercakap tentang penyebaran budaya Hallyu sendiri adalah mereka menggunakan medium filem, drama, TV program sebagai salah satu kaedah penyebaran budaya ini. Jadi bila kita bercakap tentang budaya Hallyu ini sendiri, kalau tadi kita dah lihat bagaimana penyebaran budaya ini sendiri melalui muzik, melalui penganjuran konsert, melalui penganjuran showcase yang diadakan di serata dunia, bukan hanya di Korea. Penyebaran budaya Hallyu ini bukan hanya melalui muzik sahaja sebagai salah satu medium untuk menggerakkan budaya ini, malah mereka juga menggunakan medium lain, seperti kalau kita lihat di sini mereka menggunakan TV program, filem, drama dan juga sebagainya sebagai salah satu kaedah penyebaran budaya ini. Dan kalau kita lihat di sini adalah melalui penyebaran budaya Hallyu ini adalah melalui medium, kalau kita lihat di televisyen adanya saluran khas, iaitu saluran khas untuk channel Korea di Astro juga, yang mana merupakan salah satu medium antara penyebaran di mana kita boleh lihat seperti ada semua drama-drama yang akan dimainkan di saluran tersebut, dan juga ada juga filem-filem yang ditayangkan semula melalui saluran
tersebut. Dan ini saya kira adalah salah satu penyebaran di mana kalau kita lihat dapat dengan lebih lanjut mengenai tentang cerita, kadang-kadang mungkin kita tak sempat melihatnya ataupun tak sempat tontonnya. Jadi kita boleh lihat melalui saluran yang diwujudkan, iaitu melalui Astro di kaca televisyen. Baiklah, seterusnya adalah melalui penyebaran drama Korea itu sendiri adalah pelbagai kisah sebenarnya. Bila kita bercakap tentang cerita ataupun drama Korea ini adalah kisah sedih, ada kisah cinta, ada juga kisah tentang keluarga. Tetapi apa yang menariknya adalah apabila kita menonton drama Korea itu sendiri, bukan kita untuk kita nak tahu tentang kisah berjalan, tapi kita faham melalui tentang dialek, bagaimana mereka bertutur, bagaimana mereka bercakap. Dan pada masa sama ada juga subtitle yang disediakan di dalam drama tersebut. Tapi bagaimana kita lihat di sini adalah kita melihat cerita ataupun drama Korea seolah-olah kita melihat tentang cerita sendiri, tentang cerita-cerita yang ada ataupun cerita-cerita dan filem-filem yang berada di Malaysia. Ini salah satu tarikan yang saya kira agak memberikan salah satu impak yang tinggi kepada sosial budaya, adalah bukan hanya melalui muzik, melalui TV, melalui penyajian konsert, tetapi melalui TV program, drama dan filem juga memberikan salah satu tarikan di mana kita dapat melihat bagaimana tentang penggambaran, misalnya tentang suasana ataupun lokasi-lokasi ataupun tentang kawasan yang berada di Korea. Mungkin tidak semua masyarakat di Malaysia juga ataupun di seluruh dunia tidak pernah pergi ke Korea, tapi kita dapat melihat melalui dengan lebih dekat tentang cerita-cerita yang ditayangkan, yang disiarkan melalui saluran channel. Kita melihat drama Korea itu sendiri, ia memberikan salah satu impak kepada kita, khususnya adalah bila kita melihat adalah secara fizikalnya, masyarakat Korea ini mereka mempunyai wajah yang memang cantik. Kalau perempuan, kalau lelaki mereka mempunyai wajah yang memang handsome, tampan dan sebagainya. Itu adalah salah satu tarikan di mana mereka menggunakan pelakon-pelakon yang hebat, bukan hanya dari segi lakonan tapi dari segi fizikalnya yang cantik, untuk menarik minat penonton itu sendiri melihat drama-drama Korea yang disiarkan. Ini adalah salah satu, saya kira, mereka menggunakan fizikal ataupun watakan, ciri-ciri mereka itu sendiri, identiti mereka sendiri untuk mengisah, untuk memaparkan melalui drama-drama yang ditayangkan ataupun filem. So kalau kita lihat kat sini adalah mereka memang, kalau kita lihat memang pelakonnya adalah memang tidak ada luka sekalipun. Kalau kita lihat kat sini adalah contoh, kita bagi contoh dalam drama Korea ini, kita dah bagi contoh macam drama Korea Coffee Prince. Okay, siapa yang pernah tengok, ataupun selain itu Boys Over Flower kalau tak silap. Kalau kita lihat adalah pelakonnya sangat berbeza dengan pelakon-pelakon yang ada di dalam filem Malaysia sendiri. Jadi ia memang, kalau kita lihat contoh, kalau wajah perempuan tu sendiri memang cantik, memang perfect, tak ada satu cala pun dekat muka. Jadi saya kira macam, wow, saya nak jadi macam dia. Maksudnya bukan nak jadi macam bentuk, tapi kita nak menjadi dia memupuk ataupun dia membentuk individu itu supaya agar kita lebih berkelihatan, berpuatakan, memakai pakaian yang smart, is very comfortable. Tak kira kita pergi keluar ke ataupun kita pergi berjalan-jalan ke. Jadi ia memupuk dari segi fashion, bagaimana kita dapat memakai baju mengikut trend-trend yang terkini yang mereka gunakan di sana. Ini adalah salah satu, saya kira, impak yang baik mereka menggunakan penyebaran budaya ini melalui medium TV program, drama, filem dan sebagainya. Okey, baiklah. Kisah ataupun melalui tentang perjalanan kajian ini sendiri adalah antara, saya kira, yang kita boleh mengambil ia sebagai salah satu nilai tambah penambahbaikan, dan juga salah satu cadangan adalah kita mungkin boleh mempelajari sendiri bagaimana Korea bergerak. Maksudnya bagaimana budaya Korea itu bergerak mengeksploitasi budaya melalui medium-medium ini. Jadi saya kira tidak salah juga untuk ke semua negara, khususnya di Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia, kita ada seni budaya yang memang cukup.
Okey, kita ada di Malaysia dengan terkenal dengan pelbagai kaum, kita ada pelbagai etnik, kita ada 14 negeri yang sememangnya saya kira banyak budaya, banyak seninya di sini yang kita boleh keluarkan dan kita memaparkannya dalam bentuk medium-medium seperti mana yang Korea boleh buat. Dan saya kira adalah antara kelebihan dan juga kebaikan penyebaran budaya ini adalah kalau kita lihat bagaimana Korea menembusi pasaran antarabangsa dalam industri perfilman, di mana mereka memenangi anugerah filem terbaik, drama terbaik dan juga dari segi tentang industri muziknya. Saya kira mungkin di Malaysia juga kita mampu berada setaraf dengan Korea sememangnya adalah kerana di Malaysia kita memang terkenal, tetapi mungkin sesetengah penggiat-penggiat seni industri di Malaysia ataupun di tanah air ini sendiri adalah mereka mungkin tidak memandang serius tentang bagaimana untuk menyebarkan, padahal ia adalah salah satu saya kira medium komunikasi, medium mempromosikan hasil karya seni itu sendiri melalui medium-medium bagaimana yang Korea lakukan ini. Jadi saya kira banyak cadangan ataupun banyak perkara yang kita boleh ambil daripada penyebaran budaya Hallyu ini yang memberikan impak yang positif bukan hanya kepada sosio budaya, tapi lebih memberi impak kepada dari segi bagaimana kita berfikir, bagaimana kita berkarya dalam seni, bagaimana kita untuk mempromosikan pelbagai cara dengan teknik yang betul. Itu saya kira adalah yang kita boleh ambil dan kita boleh gunakan untuk masa-masa akan datang, khususnya dalam penyebaran ataupun dalam mempromosikan budaya Malaysia itu sendiri. Okey, baiklah, secara keseluruhannya melalui kajian budaya Hallyu ini memberikan kesan ataupun impak kepada sosial budaya adalah, yang pertama adalah mereka menggunakan strategi iaitu melalui penyebaran melalui drama Korea, filem, muzik dan juga sebagainya. Yang seterusnya adalah penggunaan tema plot dalam penceritaan yang baik yang menceritakan tentang keadaan di Korea itu sendiri, menggambarkan tentang di Korea juga mempunyai tempat-tempat yang menarik. Mereka menggunakan elemen-elemen ini yang saya menjadikan salah satu tarikan utama bagaimana untuk penonton itu bukan hanya melihat dari segi kronologi cerita itu sendiri, tetapi tentang keadaan sekeliling yang berada di Korea. Dan yang seterusnya adalah melalui industri muzik. Misalnya dari segi penghasilan album, penghasilan muzik yang bergenre lebih memberikan impak dan mudah didengari oleh kesemua pendengar dan mudah diterima oleh kesemua peminat-peminat khususnya lagu-lagu Korea. Dan yang terakhir adalah di Malaysia tidak mustahil, tidak mustahil juga di Korea mempunyai salah satu universiti. Jadi bagaimana di sini adalah kita memperlihatkan Malaysia juga mampu berada ataupun bersaing dengan Korea, di mana harus diwujudkan hubungan diplomasi antara Korea dan juga Malaysia, di mana agar pelbagai penyelidikan, pelbagai kajian boleh dilakukan di antara Malaysia dan juga Korea supaya ia lebih mendapat mempertingkatkan dari segi kajian ataupun penyelidikan yang dijalankan. Misalnya sebagai contohnya adalah kajian MTA itu sendiri berjaya di peringkat antarabangsa. Jadi secara keseluruhan adalah kita lihat di sini penyebaran budaya ini adalah memberi satu impak yang sangat-sangat tinggi. Banyak perkara yang kita harus belajar, kita boleh mengaplikasikannya dalam keadaan semasa sekarang dengan kecanggihan teknologi. Dan saya kira tidak salah kalau kita mengikuti cara dan juga strategi yang Korea lakukan itu sendiri. Ini adalah salah satu memberikan knowledge yang baru kepada kita, khususnya kepada kesemua lapisan generasi masyarakat. Jadi
saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menonton video ini, dan sama-sama kita berharap agar pelbagai informasi, pelbagai ilmu yang dikongsikan melalui video, melalui slide pembentangan ini dapat memberikan informasi secukupnya kepada anda dan dapat membantu untuk kita menjalankan lebih. Mungkin akan ada kajian-kajian lain mengenai bukan hanya penyebaran budaya Hallyu, tapi mengenai tentang topik lain yang kita dapat menjalankan dalam bentuk research, supaya kita dapat mengenal ada banyak lagi impact yang boleh memberikan kepada sosial budaya. Terima kasih. Assalamualaikum.